solat. Garang gitu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Semua sihat ini? Sihat, alhamdulillah. Sana sepanjang kat kolej ni okey? Fine. Kolej okey? Okey, Semua cikgu. okey? Okey, cikgu. Makan semua cukup ah. Fine, you. Cikgu cakap. Cikgu memang cukup. Hari ni semua datang? Datang, cikgu. Hari ni semua datang kan? Ha. Saya dapat ni tadi cikgu Ijat tadi cakap semua datang lah. Kita semua datang. Okey. Apa pun kita mulakan dengan doa dulu. Saya nak minta saya risau nak petik-petik ni. Ijat lah. Saya minta Ijat untuk bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fadlika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tu saya nak semua boleh cek dulu bawah meja, kat kaki ke. Saya nak awak semua selesa lah dalam kelas untuk sebelum saya mulakan saya punya subjek hari ni. Okey. Okey. Sabar kita hapus pula. Sebelum saya pergi topik pada hari ni, kita nak flashback dulu sebelum. Boleh nampak gambar? Boleh tutup lampu? Kita nak flashback dulu apa yang kita dah belajar 2 minggu lepas dan minggu lepas. Pada awal dulu itu saya ajar kumai panjang, kumai pendek, betul? Teori dan amali pun saya dah ajar, betul? Betul. Dan minggu lepas kita dah buat PD. Kita dah buat satu welding yang panjang. Dan saya rasa semua dah pandai dah, basic welding semua dah ada. Ada insya-Allah. Bila saya tengok permatahan Cikgu Amali buat, Ya. semua dah cantik. Baik. Okay, jadinya saya ni lebih kepada teori sahaja sebenarnya. Saya tidak kepada amali. Okey, cikgu. Tapi saya nak awak semua faham dari segi teori dan amali, insya-Allah Cikgu Am akan sambung nantilah pada hari yang lain kan, pada hari amali. Okey. Ini paddingan yang kita buat pada minggu lepas, betul? Okey. Topik hari ni adalah pengimpalan keluli berketebalan 6 ke 9 mm pada kedudukan 2F. Kat sini pun kita dah nampak dah sebenarnya apa tajuk yang kita nak buat. Tapi adakah anda tahu apa sambungan yang kita akan buat? Betul? Sebelum saya pergi ke jenis-jenis sambungan, saya nak tanya, adakah semua pernah bercinta? Cik. Mentang-mentang. Saya pun tengah bercinta. Baru lagi. Okey, kahwin. Saya tengah bahagia kah? Okey, siapa pernah bercinta? Mesti semua pernah bercinta, betul? Tapi apa yang saya nak cakap tentang cinta? Tak pernah. Dia adalah dua hati, betul? Betul. Yang disambungkan. Tapi sebelum kita dah suka-suka ni, kita nak flashback sedikit sirah Nabi-Nabi kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Saya pun tak ingat saya buat note. Adam dengan siapa? Nabi Adam. Nampak tak dia punya percintaan tu daripada syurga dan dipisahkan di syurga dan dipertemukan di mana? Di bumi. Bumi. Di dunia, di Di dunia. dunia lah. Syadli dengan Syazli, saya tak tahu Syazli tu siapa. Saya tak tahu Syazli tu siapa. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Hajar. Hajar. Nabi Yusuf bersama Zulaika. Nabi Muhammad kita Siti Khadijah. Okey, kat situ kita dah nampak sebenarnya bila kekuatan hati, dua hati yang bertemu, cia. Ya.
Dah mentang dia bunga-bunga. Dua sambungan hati dia akan jadi kuat. Macam mana pun, macam mana Adam dan Hawa dipisahkan jauh sekalipun, tapi kalau betul itu dia dengan dia, Jodoh. insya-Allah jodoh. Jodoh. Kan? Nampak? Kita ada intipati agama sedikit, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Hasil pembelajaran pada hari ini semua dah boleh baca kat depan. Pelajar dapat mengenalkan jenis-jenis 5 jenis sambungan. 5 jenis sambungan dalam kimpalan. Lepas tu kita akan lebih mendalam mengenai 2F. Apa 2F tu? Mesti ada tak tahu. F2. Betul. Pelajar-pelajar tak tahu. Dan kita akan belajar tentang proses persediaan untuk buat 2F, dan yang ketiga adalah proses menyimpan terus. Macam mana proses kita nak simpan. Okey. Semua dah bersedia? Ya. Dah. Sebelum tu, pengenalan tentang jenis kimpalan, sambungan kimpalan. Kita akan nampak kimpalan adalah satu proses sambungan menggunakan proses kimpalan. Prosedur sebelum, semasa dan selepas kejadian kimpalan dilakukan. Okey. Okey. Jadi jenis sambungan kita ada 5. Nampak di hadapan? Semua boleh baca. Saya nak minta seorang baca. Saya nak minta seorang baca, saya nak minta Am bacakan. Boleh bangun? Sambungan temu, sambungan lekap, sambungan kambiti, sambungan penjuru, sambungan tepi. 5 jenis sambungan yang memang dah, kalau ikutkan nama pun memang akan nampak berbeza. Betul? Akan nampak berbeza. Tapi kebiasaannya, seperti saya bekas pelajar college vocational. Kebiasaan yang kita akan buat di vocational adalah sambungan temu dan sambungan kambiti. Saya ada bawa contoh bahan untuk anda lihat semua. Okey, untuk anda lihat. Ini senior awak lah. Sebab awak kan pelajar tahun 1. Kan, awak junior. Biasalah. Ya. Ini adalah 2 jenis bahan. Mungkin saya tak boleh nak bawa banyak sebenarnya. Sebab saya dah buat sorang-sorang. Okey. Saya awak semua nampak lah. Ini adalah sambungan temu. Boleh nampak? Nampak. Antara 2 hati saya dengan hati. Lagu 3 minggu. Moga sampai janda. Moga sampai janda. Okey. Ini 2 jenis sambungan. Janda di Ini adalah sambungan apa tadi? Sambungan temu. Temu. Baik. Minggu depan anniversary sebulan. Nampaknya dia rakam. Okey. Ini adalah sambungan kambiti. Okey, kambiti. Simple. 2 ni adalah simple. Memang paling simple lah. Paling common lah. Paling common dalam vocational punya syllabus. Oh. Okey. Dan dia sebenarnya ada sambungan piping. Tapi sebab awak semua baru tahun 1, SEM 2, jadinya kita akan sepenuhnya akan guna pelik dahulu. SEM tahun 2 nanti awak akan lebih mendalam mengenai piping. Okey. Bila awak dah tahulah ni, kita tengok gambar. Okey, macam tadi saya dah tunjukkan sambungan temu dan sambungan kambiti. Boleh jalankan nak bagi kawan-kawan tengok. Ini adalah sambungan lekap. Sambungan lekap dan sambungan penjuru. Saya lupa nak bawa 2 besi supaya saya boleh tunjuk betul-betul, tapi saya rasa bila dah ada 2 gambar ni semua dah boleh faham macam mana sambungan, jenis sambungan. Dan bahagian yang akan di welding ataupun akan dikimpal, dia akan lebih pada fokus pada ni. Faham? Untuk sambungan lekap boleh? Boleh. Untuk sambungan penjuru, dia akan lebih kepada ni lah. Dia akan buat di bahagian 2 ini. Okey. Sambungan yang terakhir adalah sambungan tepi. Sambungan tepi dia akan weld di bahagian atas ini. Okey, tapi tiga sambungan ini jarang dilakukan di vocational ataupun syllabus. Ya, Apa beza tepi tu dengan temu? tepi dengan Temu. Macam sama lah weldingnya. tepi dengan temu. Awak ni kan? Mana temu tadi? Temu. Temu, okey, beza di temu, kita akan, dia lebih mendalam. Kalau awak tanya soalan macam ni, dia akan lebih mendalam. Saya takut awak tak faham. Tapi sambungan temu, kita akan buat sudut. Kita akan buat sudut. Dan kalau awak perasan di bahagian belakang, akan ada satu penembusan di belakang. Okey, cuba pusing belakang. Awak akan nampak di bahagian belakang ni akan ada penembusan. Kita akan buat penjuru, tak kisah, dalam 45 darjah. Tengok pada kesesuaian ketebalan besi, tengok pada kesesuaian awak punya kemahiran sendiri. Dan dia akan ada penembusan lah di belakang. Okey, itu ya untuk lebih cantikkan dia dan lebih kuatkan satu-satu jenis sambungan hati. Dia tak habis-habis.
ke dia buat macam longkang ke lorong ke? Sebab tu tadi saya cakap kedua-dua besi tersebut akan dibuat sudut. Sudut tu longkang lah. Dia akan buat sudut 45 darjah. Okey, dia seperti inilah sebenarnya. Lukis-lukis tu. Saya sebenarnya tak reti lukis. Itu yang saya tak nak lukis. Dia akan jadi macam ni lah. Macam ni. Saya tak tahu. Sebab saya tahu memang saya tak reti lukis. Saya minta maaf sangat. Saya boleh jadi cikgu. Tapi itulah saya cakap. Itu saya cakap. Saya lebih kepada tapi dia akan lebih kepada saya akan lebih pada teori betul. Awak akan nampak sebagai itu saja. Bila di kelas amali, cikgu Ijat ke cikgu Am dia akan ajar? Saya lupa. Dua-dua. Alamak. Dia tunjuk gambar kat saya. Okey. Cikgu personal, cikgu personal. Untuk bahagian sudut tu nanti cikgu Ijat akan ajar. Okey. Cikgu Ijat akan ajar untuk macam mana nak buat sudut, macam mana boleh? Kita dah. Cikgu Ijat akan ajarlah lebih terperinci. Saya akan hanya pada teori saja sebenarnya. Okey. Sebenarnya saya ada aktiviti. Saya tak nak semua ngantuk sebab sekarang ni kan timing dah pukul 12. Sepatutnya kalau ikut sunnah Rasulullah dia akan tidur sebelum zuhur. Nampak ada kaitan agama lagi. Makan lebih dah, makan lebih. Takkan nak tidur. Okey, saya ada tugas. Saya dengar kumpulan kelas ni biasa akan buat 3 kumpulan betul. Betul. Memang biasa. Saya dah minggu lepas tadi dah ada 3 kumpulan je. Artinya saya dah sediakan. Kumpulan pertama ni bahagian apa betul? Betul. Saya sediakan ni. Saya nak letak nama kumpulan A. Kumpulan AIM. Ini awak punya ini belakangnya. Okey. Simple je sebenarnya. Saya punya aktiviti bagi menghilangkan mengantuk. Untuk awak-awak semua menjawab soalan-soalan saya. Saya harap tak ada yang salah lah. Kalau ada yang salah mungkin kita akan denda sedikit. Okey. Takkan nak tengok slide. Okey. Saya bagi awak masa dalam 1 ke 2 minit saja. Siap. Temu. Temu. Lekap. Nampaknya kita akan nampak akan ada kumpulan yang kena denda. Saya suka betul kalau nak Ini tepi yang ni, temu. supaya hilang mengantuk. Oh, temu. Jangan. Tepi yang tu. Jangan berani-berani datang sini. Nanti kena. Saya rasa soalan saya dah paling simple. Tapi kalau ada juga yang salah, saya tak tahulah. Saya harap tak ada yang salah lah. Kalau tidak, okey boleh. Saya nak seorang lah untuk ke depan untuk bentangkan gambar pertama apa, gambar kedua apa. Saya nak dengar dari belakang. Sebab saya nak ajar awak-awak semua untuk macam mana awak nak buat communication tu dua hala. Betul. Betul. Saya nak seorang ke depan. Setiap bulan. Seorang-seorang lalu. Depan lagi tadi hijau. Boleh okey. Gambar pertama. Assalamualaikum. Okey. Gambar pertama adalah sambungan temu. Okey. Gambar yang kedua adalah sambungan kamiti. Okey. Gambar ketiga adalah sambungan lekap. Okey. Gambar yang keempat sambungan penjuru. Okey. Dan yang terakhir adalah sambungan tepian. Okey, betul. Ya, okey, bagus kan? Bukan nombor ni. Yang satu. Bagus lah. Semua betul. Hadiah. Okey, coklat. Next bulan hadiah nanti saya akan bagi. Nanti kita akan minum sama-sama. Janji. Bulan belakang. Saya nak. Saya nak awak ke depan. Okey. Pernah saya makan tofu. Dengan dia. Berdua. Okey, yang the first. Sambungan temu. Okey. Sambungan kamiti. Okey. Lekap. Okey. Sambungan penjuru. Okey. Sambungan cinta.
Sambungan kan? Okey, betul. Tak tahu. Next, bulan. Kita. Baca je. Atau bawa tak. Satu lagu sendiri. Bulan ni dia marah. Sedih. Kita ada bahan dulu. Okey. Okey, yang pertama. Nama kumpulan dulu. Okey, nama bulan. Kami cinta Aimi. Suka sah. Okey, yang pertama sambungan temu. Kedua sambungan Cari Aimi kambiti. dulu. Ketiga sambungan Memang lekat. cari. Keempat sambungan penjuru. Kelima sambungan tepian. Okey, betul. Baik sama ada tak? Kat situ saya punya hasil pembelajaran saya rasa saya sudah berjaya lah. Saya telah capai lah saya punya hasil pembelajaran. Yang pertama, sebab anda boleh senaraikan jenis-jenis sambungan timpal lah. Okey. Hasil pembelajaran yang kedua yang tadi saya sebutkan untuk anda semua untuk menyenaraikan. Anda menyenaraikan proses penyediaan bahan atau proses menyimpan. Apa ini? Proses penyediaan, proses menyimpan. Tak apalah, bawa faham. Okey, dia simple je. Sebab benda ni teori hanya kita akan tengok secara teori sahaja. Dia lebih teliti nanti insya-Allah dengan Cikgu Izzat. Okey. Proses yang pertama adalah proses pemotongan bahan lah. Simple. Macam mana dia punya ukuran ketebalan nanti Cikgu Izzat akan bagi dia punya spesimen bahan. InsyaAllah. Okey, pada hari saya tak ingat hari apa kelas. Yang kedua adalah buat penyajaran dan proses kimpal paku. Kimpal paku ni kalau ada yang tanya apa dia, saya jawab siap-siap. Saya takut awak tak faham. Kimpal paku ni adalah kita lekatkan dia. Di antara dua bahan besi. Okey, lekatkan dulu. Kita tak well habis. Kita hanya lekatkan. Tapi saya cakap awal sebelum kelas Cikgu Izzat, untuk kedudukan ni kedudukan 2F. Okey, sepatutnya saya ada lagi dah. Kenapa tiba-tiba terus ke sini ya? Oh, saya tertinggal. Saya minta maaf. Okey. Mabuk tu. Mabuk cinta. Okey. Tadi kita dah belajar tentang jenis-jenis sambungan. Ini mungkin tak ada dalam perancangan saya sebenarnya. Kalau dalam RPS tak ada. Dalam saya punya perancangan tak ada, tapi saya tambah supaya tak terkejut bila dengan 2F. Okey. Ini adalah posisi kimpalan. Kita boleh tengok kat sini. Ni semua plate. Okey. Ini adalah 1F. Kedudukan 45 darjah. Mana besi tadi? Besi kambiti. Okey. Besi kambiti itu kita akan letak posisikan dia menjadi 2F. 1F. Itu 1F lah. 1F. Okey. Kenapa saya tak buat terus kenapa saya lompat terus ke 2F? Sebab 1F ni bagi saya terlampau simple untuk awak. Terlampau mudah. Ini saya langkau ke 2F terus. Lebih susah sedikit. Macam ini kedudukan 45, betul? Besi adalah kedudukan 45, senang untuk kita kimpal. Ini besi straight, kedudukan kita adalah 45. Okey, dia akan jadi lebih sukar sedikit. Ini adalah kedudukan 3F. 3F ni adalah menegak. Okey, besi di hadapan kita. Faham? Faham semua? Faham. 3F. Faham. Faham Faham cikgu. Untuk 4F adalah overhead. Kita akan berada di bawah besi. Tak kan? Untuk keselamatan insya-Allah yang akan mengajar nanti saya rasa dah ajar saya Cikgu Am. Cikgu Am dah ajar betul? Betul. Keselamatan kan? Baik. Jadinya yang bawah ni adalah G lah. G tu sebenarnya dia berpegang, G tu adalah saya ni dah lah lukis, tak pandai tulis, pembubuk tu saya tak gunakan papan hitam sebenarnya. Bapa putih. Papan putih. Okey. G tu adalah groove. Nampak pelat kan? Okey. Okey, G tu adalah groove lah. Okey. Groove ni adalah kita buat longkang, dia macam longkang juga sebenarnya. Dia longkang lah macam saya cakap tadi sudut, macam saya nak lukis tadi tapi tak jadi kan. Jadi saya tak lukis lah. Okey, nanti kita akan buat dengan Cikgu Izzat insya-Allah. Okey, ni 1G di bahagian bawah, kita buat daripada atas. 2G dia berada di hadapan kita tapi secara melentang. Horizontal. Okey, horizontal. Ini 3G. Cara menegak di depan kita dan ini adalah 4G overhead. Sama je. Dia sama je terms dia. Dia sebenarnya banyak lagi term-terms dalam welding. InsyaAllah nanti Cikgu Rais rasanya akan ajar simbol. Betul. Kita akan ada kelas-kelas mengenai the basic ataupun
asas-asas welding insya-Allah. Ini untuk piping lah. Piping mungkin saya tak akan lebih fokuskan, tapi sebab dah ada dalam ni saya akan terangkan sahaja. 1G. Kat sini dia tulis 1GR, tapi 1GR ni dah label lain sebenarnya. Tapi saya lebih fokuskan pada 1G dulu. 1G piping di bahagian bawah kita, tapi kita boleh pusingkan pipe. Okey, kita boleh gerakkan pipe. 2G ni samalah. Kita akan bergerak, kita akan bergerak. Kenapa nama dia sama cikgu? Maksudnya? Maksudnya yang 1G atas tu sama dengan bawah tu. Untuk Sebab itu memang terms dia. Lepas tu saya nak bezakan. Kalau awak guna pipe lah awak jadi tu. Kalau awak guna nak plate explain lah. macam mana kalau orang tanya? Dia tengok pada awak punya contohlah. Cikgu awak bagi awak tugas. Okey, awak ambil plate 2G. Kan? Plate 2G. Macam mana awak nak terangkan lagi awak memang dapat 2G plate lah macam tu je. Awak terangkan macam tu je. Dia tak ada terms lain. Dia akan gunakan tu juga. Okey. Dia akan gunakan terms tu juga. Dia ada 3G pipe. 3G pipe. Tak ada. 3G pipe tak Kenapa ada. ada 2G, 3G tak ada? 2G, 3G. 2G plate ada, So, 2G pipe ada. sebab dia macam tak ada kedudukan untuk kita buat. Sebab Dia ada. awak kena tahu. Ini ikutkan. Ni 5G, 5G dengan 6G. 5G dengan 3G plate ni. Macam 5G ni. Apa beza 5G dengan 1G? Dia 1G boleh bergerak. pipe tak boleh gerak. 1G boleh bergerak. 5G adalah fix. Okey. Jadinya kita akan weld. Memang dia akan menghadap ke depan kita je. Sebab tu dia tak sediakan 3G. Sebab piping lain pun memang kita akan hadap depan kita juga. Apa-apa pun. Kita akan hadap. Kita tak akan ada kat bawah, tak akan ada kat atas. Sama juga dengan 4G. 4G macam 6G, kedudukan pipe tu akan lebih kedudukan pipe tu adalah 45 darjah. Okey. Nanti dekat bengkel akan ada satu bahagian yang kita akan ikat pipe tu lah. Dia akan tengok dengan ijaz. Faham semua bahagian ni? Faham kan? Dia lebih pada teori, mungkin saya rasa awak akan ngantuk lah. Tapi insyaAllah. Okey, kita sambung balik pada penyediaan. Yang terakhir adalah melabus arus kimpal dan pemilihan elektrod. Kebiasaannya, kenapa saya tak tulis apa-apa? Kan? Sebab saya takut awak bila saya tulis unit elektrod, awak tak faham. Betul? Jadinya mungkin Cikgu Ijaz akan lebih fokuskan. Tapi apa yang saya boleh cakap, kita akan gunakan kat sini, kita akan gunakan 706 yang kecil, saiz yang kecil. Saya rasa Cikgu Anisha ada ajarkan minggu lepas, betul? 706 yang kecil dan yang tebal. Itu akan lebihkan fokus. Saya tak nak ajar lebih-lebih. Sebab Cikgu Anisha dah ajar awak, jadi guna je lah ilmu yang dia bagi, betul? Betul. Senang tak saya buat kerja? Pandai. Okey. Next. Saya akan terangkan mengenai proses mengimpal. Kedudukan 2F lah. Dia simple je sebenarnya. Saya hanya nak baca je sebab saya rasa kalau kita baca pun mungkin tak akan faham juga sebenarnya. Kita akan buat benda tu insya-Allah. Nanti minggu depan lah. Nampak lagi sekali senang buat kerja. Okey, yang pertama. Mendiri siap mesin kimpal. Okey? Macam awak buat sebelum ni, masa awak buat kumai pendek, kumai panjang, macam tu jugalah awak akan buat. Macam mana persediaan. Pastikan semua pemasangan kabel pada mesin kimpalan dalam keadaan baik. On mesin kimpalan, melaras arus kimpal pada mesin mengikut saiz dan jenis elektron yang digunakan. Mulakan mengimpal dengan teknik mengetuk atau menggores. Kimpal menggunakan elektron yang sesuai dan gunakan teknik anyaman kiri ke kanan. Sekiranya menggunakan elektron bersaiz besar, boleh menggunakan teknik seretan dan pastikan mendapat kelebaran dan tinggi kumai yang cukup. Mungkin macam pening betul. Okey. Mungkin nanti minggu depan dengan Cikgu Ijaz, insya-Allah awak akan belajar lebih teliti. Cikgu Ijaz akan satu-satu lah jangan ajar awak semua. Ini lebih kepada teori saja. Saya minta maaf. Okay, jadi saya tak nak tunjuk satu persatu. Sebab itu adalah tugas Cikgu Ijaz. Okey. Baik cikgu. Cikgu memang baik. Sudut kencondongan elektrod pada sudut 70-80 arah perjalanan kimpalan. Pastikan juga kedudukan elektrod pada 45 darjah dari arah sisi benda kerja. Dan tadi saya cakap, plate kita akan berada di depan dan elektrod akan ada di 45 darjah. Bersihkan kawasan kerja dan susun balik semula peralatan yang digunakan di tempat yang disediakan. Itu dah. Itu adalah antara langkah-langkah ataupun proses-proses yang kita akan buat sepanjang kita kimpal 2F. Next, kita akan buat sedikit aktiviti quiz. Saya dah sediakan quiz. Saya nak awak semua, nanti awak buka di WhatsApp Boleh? Boleh. Mengantuk ya semua? Ngantuk. Yang mengantuk
Okey, saya dah bagi link dalam grup WhatsApp. Adik boy. Awak semua boleh boleh masuk tak link? Cuma letak nama Aimi lah. Tapi nanti saya tak tahu siapa. Dia tak nama sendiri lah. Ya, tak nama sendiri. Princess? Buah hati Syazli. Apa nama dia? AIMY eh? Itu saja je nak buat bagi sonok-sonok kelas kita, betul? Sebab tengah hari kan, semua mesti mengantuk. Kejap lagi belah petang kelas Cikgu Azif kan, kelas petang kan. Kejap lagi mengantuk. Nampak saya sabu semua apa yang ajar awak semua. Nampak tak? Cikgu ni hebat cikgu. Selari. Zadifin cikgu dalam kelas kita. Uyuk. Pali lover. Siapa Pali ni tanya? Dah, semua dah masuk. Saya siapa? Saya. Okey, saya rasa semua dah masuk kot. Kan? Ya, cikgu. Memang suka lah awak. Cikgu ada hadiah cikgu. InsyaAllah nanti saya akan bagi hadiah kepada awak semua ya. Okey, kita dah boleh. Semua dah bersedia? Simple je soalan. So simple. Tak ada muzik lah. Saya rasa ada muzik tapi tak tahulah. Dia punya kuis saya buat ni memang agak ada soalan yang senang dan ada soalan yang susah. Sebab kita punya ada sampai CLO 3 kan, jadinya akan ada benda-benda yang susah lah, tak ada senang je semua, betul? Betul. Mungkin kelas-kelas lain soalan semua senang-senang, tanya siapa saya. Lepas tu pilihan jawapan nama sendiri. Kan? Jadinya saya nak bagi anda berfikir sedikit dengan saya. Mana nama kau Aimi suka balik bandai je. Benda yang motor mahal. Saya nampak macam ada orang berdebar je nak mengajar. Nampak muka dia dah biru lah. Haa. Siapa Tommy ni? Jadi Tommy. Oh ya, ini kembali baik bertiga. Dah, semua dah siap ke? Saya rasa ada yang belum siap ni. Saya bagi lagi 1 minit. Ui, Karim melompat terus peringkat kedua. Aimi kalah, kau ajar tu. Okey. Saya rasa semua dah siap ni, saya rasa. Betul tak? Buah hati satu. Apa Zularipen ni lambat ni? Dah belum? Love ni dah belum? Saya rasa semua dah lah kan? Baik kan? Sebenarnya kita dah nampak pemenang. Nanti kita end dulu. Kita siapa pemenang. Baik, Tomen. Saya nak tahu siapa yang sebenar ni. Tomen siapa? Tomen. Aiman demam. Wan? Okey. Ambil sini, letak kat saya. Saya yang nombor 1 ambil kat sini. Alah. Aku dah bagi rasuah ni. Asal. Lagi sekali cikgu, lagi sekali. Cikgu boleh repeat tak? Sabar. Tak dengar sampai habis. Okey, saya 3. Saya 3. Siapa lagi? Fawaz dengan Wan tadi. Saya 3. Pandai-pandai awak nak buat macam mana? Okey. Tak faham orang beri
Dia pergi. Okey, nampak? Saya rasa kat situ semua faham apa yang saya ajar betul. Dalam kita belajar tak ada nak stres-stres sangat. Betul? Saya rasa awak-awak semua faham dengan apa saya rasa hasil pembelajaran yang saya bawa pada hari ini semuanya tercapai. Mungkin ada beberapa sedikit sahaja yang tak faham, tapi kita akan cuba perbanyakkan latihan, perbanyakkan kuis untuk kita lebih faham. Okey? Okey, tiba-tiba bulan dah. Nampak? Maka berakhirlah topik kita pada hari ini. Teruslah mencari cintanya Allah dan Rasulullah. Masya-Allah. Takbir. Anda akan rasa nikmat cinta dunia yang sebenar. InsyaAllah. Amin insya-Allah. Okey, tolong ambil gambar. Biasa kalau buat sekian ambil gambar. Saya zoom cikgu. Kenapa saya bawa benda ni? Kenapa daripada awal kelas saya bawa daripada awal kelas sampai ke hujung kelas dengan benda ni dengan cinta-cinta. Kerana kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak mencintai aku lebih daripada segala-galanya. Okey? Jadinya teruslah mencari cintanya Allah dan Rasul, baru anda akan merasakan cinta dunia sebenarnya. InsyaAllah. Okey? Allahu akbar. Okey? Berakhirlah kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan ataupun apa-apa yang tidak faham ataupun kurang sedikit daripada pembelajaran saya yang saya bawa hari ini? Ada? Tak ada. Saya nak minta Fawaz untuk simpulkan apa yang kita belajar dan kongsikan kepada semua. Okey, apa yang kita belajar pada hari ni, kita tengok jenis-jenis position, lepas tu cara kita mengimpal, kedudukan bahan tu, lepas tu Baik. Saya semua faham insya-Allah. Saya rasa pun masa pun okey. Cemburu. Masa pun telah mencemburi kita sebenarnya. Sebab yalah kita nak Zuhur lagi kan. Betul tak? Cikgu. Okey. Itu sahaja pada hari ini. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.